Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfila Rosdiana binti Selamat Riyadi, saya daripada kelas DPH 4B. Jadi, tajuk perbincangan kumpulan kami hari ini adalah mengenai wanita berhaid harus membaca Al-Quran dan sisa burung helang tidak najis berdasarkan kaedah istihsan. Sebelum kita meneruskan kepada perbincangan isi yang pertama, saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai pendahuluan dan juga definisi bagi istihsan. Jadi, apakah itu istihsan? Istihsan ini merupakan kaedah untuk mengeluarkan hukum syarak yang telah digunakan oleh para fuqaha silam. Kaedah istihsan ini banyak digunakan oleh Abu Hanifah dan juga golongan Ahl al-Rai di Iraq. Abu Hanifah dan juga mazhab Hanafi telah dianggap sebagai pemimpin bagi pemikiran istihsan ini, namun tiada catatan yang jelas mengenainya. Jadi, segala takrif-takrif yang sampai kepada kita sekarang ini merupakan hasil kajian para ulama mutakhirin dan para fuqaha Hanafiyah selepas kewafatan Abu Hanifah. Mereka ini menerangkan maksud bagi istihsan, meletakkan kaedah-kaedah yang perlu dalam menggunakan dalil dan juga menyusun pembahagian yang terdapat di dalam istihsan. Seperti yang diketahui umum, istihsan ini telah dikategorikan sebagai dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Selain itu, perbahasan mengenai dalil juga adalah amat penting bagi memastikan dalil itu dapat diterima sebagai sumber hukum ataupun tidak. Baik, seterusnya adalah definisi bagi istihsan. Definisi bagi istihsan terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah daripada sudut bahasa dan yang kedua adalah daripada sudut istilah. Okey, jadi yang pertama daripada sudut bahasa. Daripada sudut bahasa, istihsan ini sendiri berasal daripada perkataan Arab, iaitu al-husn, yang bererti baik. Daripada sudut istilah pula, telah berlaku perselisihan pendapat antara mereka mengenai kehujahan istihsan ini sendiri. Bagi ulama yang telah menolak kehujahan istihsan ini, telah membawakan takrif yang memberi gambaran bahawa istihsan ini hanyalah satu sumber hukum yang bersandarkan kepada pemikiran dan akal mujtahid semata-mata. Bagi ulama yang mempertahankan istihsan pula, membawakan takrif yang menunjukkan istihsan merupakan perbandingan antara dalil-dalil syarak bagi memilih dalil yang lebih kuat dan dapat memberi lebih kemaslahatan kepada manusia. Jadi, itu saja penerangan bagi istihsan daripada saya. Sekarang, kita teruskan kepada perbincangan isi kita yang pertama yang akan dibincangkan oleh ahli-ahli kumpulan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zahati Suami Hamide. Saya daripada kelas DPH 4B. Saya akan menerangkan hukum wanita haid membaca Al-Quran. Memang tidak dinafikan isu ini memiliki pelbagai pandangan dalam kalangan ulama fiqah. Disebabkan kita di Malaysia mengamalkan mazhab Syafi'i, dalam penentuan sesuatu hukum menjadi salah satu keperluan kembali kepada mazhab itu supaya tidak berlaku kekeliruan dan pertelingkahan. Ulama mazhab Syafi'i telah bersepakat bahawa wanita yang sedang haid tidak dibenarkan membaca Al-Quran kerana mereka ketika itu dalam keadaan hadas besar yang wajib menghindari semua perkara berkaitan ibadah khusus seperti solat, puasa, membaca Al-Quran. Pendapat itu turut disokong oleh ulama mazhab Hanafi, Maliki, sebahagian pendapat dalam mazhab Hanbali. Hujah mereka ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah membaca sesuatu pun daripada Al-Quran semasa haid dan berjunub." Riwayat At-Tirmizi. Berasaskan hadis Nabi SAW itu diingatkan kepada wanita yang dalam haid supaya tidak membaca dan memegang Al-Quran tanpa sebarang keperluan. Ini bertujuan untuk memelihara kesucian Al-Quran secara umum dan mushaf secara khususnya. Walaupun begitu, ulama tidak melarang wanita dalam haid membaca zikir sama ada yang berhubungan permasalahan ini. Ulama terbagi kepada dua pandangan kerana ada pertembungan antara nas dan etika penghafalan Al-Quran. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nusyara binti Johan dari DPH 4B. My magic number is DPH 2020 25163.
Okey, hari ini saya akan menceritakan tentang amalan yang boleh dilakukan ketika wanita haid. Yang pertama, mendengar bacaan Al-Quran. Digalakkan untuk mendengar Al-Quran melalui CD, YouTube atau tafsir Al-Quran tanpa menyentuh mashafnya. Kita juga boleh mendengar ayat Al-Quran sambil membuat kerja-kerja rumah. Yang kedua, membaca tafsir Al-Quran. Ketika haid ini, ambil peluang untuk cuba memahami dan mengkaji isi Al-Quran melalui terjemahan kuliah-kuliah di internet dan bahan rujukan. Ia bukan saja dapat memberi perspektif yang lebih jelas, malah ia juga dapat membantu kita lebih mudah mengingat serta menghargai setiap surah yang dibaca. Okey, yang ketiga, ucapan zikir. Ada banyak jenis zikir yang boleh menjadi amalan ketika haid dan nifas contohnya. Ia berikut berupa ucapan tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan sebagainya. Paling mudah, biasakan diri dengan zikir Fatimah, iaitu Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 34 kali yang selalu dibaca ketika selepas solat. Okey, seterusnya Al-Ma'thurat. Al-Ma'thurat adalah himpunan wirid dan doa harian yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Ia dibacakan setiap pagi dan petang. Di dalam Ma'thurat juga terdapat beberapa ayat Al-Quran, tetapi dibolehkan membaca dengan niat untuk berzikir. Seterusnya, yang kelima ialah berselawat. Selawat yang kita ucapkan akan sampai kepada Rasulullah SAW. Ia juga adalah bukti kecintaan dan ingatan kita terhadap baginda. Lafaz bacaan selawat yang paling ringkas yang berdasarkan dalil sahih ialah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Maksudnya, ya Tuhan kami, selawatlah ke atas Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya. Seterusnya, yang keenam ialah istighfar. Ambil sedikit masa untuk mengingati semua kekurangan diri serta kekurangan ibadah kita selama ini. Banyakkan memohon taubat serta keampunan dari Allah melalui istighfar dengan menyebut Astaghfirullahalazim. Terdapat banyak kelebihan istighfar bagi seorang hamba. Dari Ibni Abbas radhiyallahu an, baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sentiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Seterusnya, yang ketujuh adalah berdoa. Doa adalah antara amalan ketika haid yang paling mudah dilakukan. Ia boleh dilafazkan dengan apa jua bahasa dan pada bila-bila masa. Dalam keadaan haid, kita boleh berdoa sekalipun doa itu termasuk dalam Al-Quran. Seterusnya, yang ke-8 ialah mengulang surah yang lazim dibaca ataupun hafalan kita seharian lah. Surah yang lazim dibaca di sini bermaksud surah yang menjadi amalan harian sekiranya seseorang sedang dalam proses menghafal sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran. Wanita juga boleh menggunakan masa ini untuk mengulang hafalan tersebut, terutamanya bagi pelajar atau pengajar. Menurut penjelasan dari laman web Mufti Wilayah Persekutuan, sungguh pun terdapat khilaf pada ulama menyimpulkan bahawa wanita yang sedang dalam keadaan haid atau nifas boleh menyentuh dan membaca Al-Quran yang mempunyai terjemahan dan adanya tulisan dan penerangan yang bukan Al-Quran, maka ia tidaklah dianggap sebagai mashaf yang murni semata-mata. Seterusnya, yang ke-9 pula ialah membaca bahan bacaan agama. Terlalu banyak bahan bacaan agama di luar sana yang boleh dimanfaatkan. Tidak kiralah buku berbentuk sejarah Islam, ibadah,
pengetahuan hukum, hadis, motivasi dan macam-macam lagi. Seterusnya, yang terakhir ialah mendengar kuliah dengan perkembangan teknologi zaman ini. Segalanya sudah berada di hujung jari. Memang mudah mendapatkan kuliah-kuliah melalui internet. Namun begitu, usahakan juga untuk menghadiri majlis-majlis ilmu di dewan, kelas, surau dan sebagainya kerana ia diibaratkan sebagai taman-taman syurga. Kita juga berpeluang untuk mendamping dan berkenalan dengan para ilmuwan, golongan alim ulama serta rakan-rakan yang baik. Mukadimah saya yang terakhir ialah tiada alasan untuk kita terputus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga mudah-mudahan dengan amalan semasa haid seperti yang saya terangkan, kita masih kekal berhubungan dengan Allah dan mengingatinya pada setiap masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intihazika Ashira binti Karo Anwar dari DP 4B, dan hari ini saya akan membentangkan tentang apa itu al-istihsan dan juga adakah sisa burung helang itu bukan najis. Jadi maksud istihsan dari sudut bahasa ini berasal daripada perkataan Hasan yang membawa maksud baik, manakala dalam wazan istifal membawa makna apa yang dituju kepadanya dan dikehendaki oleh seseorang meskipun ia dianggap buruk oleh orang lain. Manakala maksud istihsan dari sudut istilah syarak pula, ia membawa pelbagai definisi yang telah diberikan oleh para ulama. Salah satunya menurut Imam Malik, istihsan merupakan beramal dengan dalil yang lebih kuat antara dua dalil. Manakala mengikut Al-Faqih Al-Halwani Al-Hanafi mengatakan ihtisan adalah meninggalkan kias kerana satu dalil yang lebih kuat darinya daripada Al-Quran ataupun Al-Sunnah atau Ijma'. Manakala menurut Imam Al-Sakrasi Al-Hanafi menyebut beberapa lagi definisi, antaranya meninggalkan kias dan mengambil hukum yang lebih ringan dan lebih memudahkan orang ramai, serta mengambil keringanan, kemudahan dan juga keluasan. Dengan kata lain, istihsan boleh disebut sebagai meninggalkan hukum yang sukar dan mengambil hukum yang ringan kerana maslahah, dan kaedah ini merupakan salah satu usul agama Islam dan selaras dengan firman Allah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mahu memberikan kemudahan kepada kalian dan Dia tidak mahu memberikan kesusahan kepada kalian, iaitu daripada surah Al-Baqarah. Selain itu, dalil istihsan ini juga sebenarnya mempunyai kaitan rapat dengan konsep maslahah dan juga maqasid syariah, di mana menurut Imam Abu Ishaq Al-Shatibi, istihsan di sisi mazhab Imam Malik ialah beramal dengan maslahah dalam isu-isu juz'i yang bercanggah dengan dalil umum, dan ia juga bermaksud mendahulukan istidlal dengan maslahah mursalah ke atas kias. Ulama yang menggunakan istihsan pula tidak berpadukan semata-mata kepada perasaan dan kehendaknya sahaja, tapi dia mesti mengambil maqasid syariah dalam perkara tersebut. Jadi bagi Syekh Wahbah Al-Zuhaili pula, istihsan sebenarnya merupakan apa yang biasanya diaplikasikan oleh pengamal undang-undang, iaitu menggapai roh dan semangat suatu undang-undang serta prinsip-prinsip umum universal. Jadi majoriti para ulama mengguna pakai al-istihsan dan menganggapnya sebagai satu dalil daripada dalil-dalil hukum, manakala sebahagian fuqaha lain pula mengingkarinya seperti golongan al-Syafi'iyah, sehingga dinukilkan daripada Imam Al-Syafi'i bahawa beliau berkata istihsan adalah berseronok-seronok dan berkata mengikut hawa nafsu. Jadi kesimpulannya ialah al-istihsan ini merupakan salah satu dalil yang tidak disepakati kehujahannya di sisi para ulama dalam mengistibatkan hukum syarak. Jadi sekarang saya akan menjelaskan bahawa sisa burung helang tidak najis kerana ia tergolong di dalam istihsan dengan kias kofi daripada 5 jenis istihsan, iaitu ijma', istihsan dengan nas, istihsan dengan uruf, istihsan dengan maslahah atau uruf, dan termasuk dengan istihsan dengan kias kofi. Jadi, hukum sisa burung helang merupakan istihsan dengan kias kofi yang membawa maksud tarjih kias kofi terhadap kias jali.
dalam istihsan kias kofi yang bermaksud tarjih kias kofi terhadap kias jali. Contohnya, hukum sucinya bekas minuman yang diminum burung helang berdasarkan kias kofi iaitu kias tersembunyi, walaupun pada asalnya menurut kias jali iaitu kias yang jelas, ia dikiaskan dengan sisa binatang buas lain seperti harimau dan serigala kerana daging kesemua binatang tersebut haram dimakan. Hal ini demikian kerana sisa burung helang minum menggunakan paruh dan paruhnya dihukum suci kerana tidak bercampur dengan air liurnya. Jadi kesimpulannya ialah sisa burung helang itu bukan najis kerana burung helang menggunakan paruh untuk minum atau makan. Jadi paruh ini hukumnya ialah suci kerana tidak bercampur dengan air liurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afrina Ifah binti Samsudin dari kelas TP 4B. Istihsan merupakan salah satu sumber hukum syarak yang boleh digunakan oleh para mujtahid untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berlaku di dalam masyarakat. Pendekatan istihsan yang amat mementingkan kemaslahatan manusia di dalam penyelesaian hukum menyebabkan ia merupakan pilihan terbaik untuk digunakan oleh para mujtahid ketika mana hukum yang berdasarkan kaedah asal ataupun kias akan menyebabkan kesusahan dan kesulitan kepada manusia. Takrif istihsan yang telah dipilih oleh penyelidik mempunyai beberapa perkara penting yang perlu diambil kira ketika mengaplikasi penggunaan istihsan. Tunjang utama bagi konsep istihsan ialah perpindahan daripada hukum yang berdasarkan kaedah umum ataupun kias kepada hukum yang berdasarkan sumber-sumber hukum syarak yang lain. Perpindahan ini dianggap sebagai pengecualian daripada hukum-hukum lain yang kebiasaannya dihukumkan berdasarkan kaedah-kaedah umum ataupun kias. Seterusnya, perpindahan ini bukanlah berdasarkan kepada kehendak mujtahid semata-mata. Ia hendaklah mempunyai sandaran atau dalil yang lebih kuat daripada sandaran hukum asalnya. Dalil tersebut sama ada daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma', Kias, Urf, Maslahah ataupun Darurat. Perpindahan ini juga disyaratkan dapat memberi manfaat kepada manusia ataupun mengangkat kemudaratan yang mungkin menimpa manusia sekiranya hukum berdasarkan kaedah umum atau kias diaplikasikan di dalam permasalahan tersebut. Unsur ini amat penting bagi menggambarkan hakikat istihsan itu sendiri, iaitu menuntut dan mencari kebaikan dalam setiap penyelesaian hukumnya. Ulama-ulama usul fiqh pula ketika membahaskan tentang konsep istihsan meletakkan dalil istihsan ini di dalam kategori dalil-dalil yang tidak disepakati oleh 72 sekalian ulama'. Ini menggambarkan bahawa terdapat sebahagian ulama' yang menolak penggunaan istihsan sebagai salah satu sumber hukum syarak. Walau bagaimanapun, hujah-hujah yang digunakan oleh golongan yang menentang ini lebih menjurus kepada menolak konsep istihsan disebabkan ia hanyalah penyelesaian hukum berdasarkan kehendak hawa nafsu mujtahid semata-mata. Ia bertentangan sama sekali dengan hakikat sebenar istihsan seperti mana yang dimaksudkan oleh golongan yang menerima penggunaan istihsan. Hasilnya, semua hujah-hujah yang dikemukakan dapat dijawab semula oleh pendukung konsep istihsan bagi mempertahankan pendapat mereka. Ditambah pula dengan dalil-dalil yang menyokong penggunaan istihsan daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan dalil akal bagi mengukuhkan kedudukan istihsan sebagai salah satu sumber hukum yang wajar digunakan oleh para mujtahid di dalam mana-mana penyelesaian hukum yang hendak diberikan.